Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat TikTok, TikTok, YouTube. Sorry tersasul, bangun-bangun tidur teringat pula kena buat satu video. Ya, tidur dalam kereta je lah, tak dapat balik rumah hari ni. So saya malah nak buat live. Ya, malah saya buat video saja untuk tontonan anda semua. Ni berkaitan dengan beberapa isu lah. Saya tengok banyak video-video yang masih lagi berkisar tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Dia daripada reaction tentang debat di antara Ustaz Salman Ali dan Ustaz Fadil asalnya kan. Video ini yang mana untuk mengesahkan ataupun untuk mengkafirkan Syed Nazim Al-Qani, tak salah saya, berkaitan dengan akidah beliau dan juga tarikat yang dibawanya, iaitu tarikat Naqsabandi. Jadi pas satu video keluar, satu lagi video keluar disangkal, dan ada pula sokongan berjemaah oleh satu kumpulan lah buat video ramai-ramai tentang menyokong, menyatakan Ustaz Ghufari tak ada hujah, tak boleh patah hujah-hujah Ustaz Salman Ali. Ini semua untuk mengangkat Ustaz Salman Ali dan membenarkan orang kata hujah-hujah Ustaz Salman Ali tersebut. Maka muncullah seorang hamba Allah yang juga video dia suka membuat reaction terhadap video yang pada pendapat beliau perlu diperbetulkan, ya, iaitu protagonis Insight, yang pada pendapat saya beliau juga seorang ilmuwan yang ilmiah, taklah seperti yang cakap ni kan. Apapun, ada beberapa video reaction dia dan saya bersetuju sangat dengan beliau yang menyatakan hujah-hujah daripada Ustaz Engku Fadil itu memang ada, tetapi sengaja disangkalkan. Inilah yang saya katakan, untuk apa kita berhujah, untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, sedangkan tidak boleh terima tentang ketidakbenaran itu kan. Jadi saya rasakan bahawa debat-debat ini boleh membawa juga kepada kerosakan, bukan mencambahkan ilmu. Memanglah kalau ikut kata kita boleh mencambahkan ilmu kita, dapat kita dengar daripada kedua belah pihak, tetapi satu belah pihak tersebut memang suka untuk nak terima pihak yang satu lagi. Siapakah pihak itu? Inilah mengantuk saya ni, saya terpaksa buat video juga supaya anda semua dapat menilai yang sebenarnya, yang mana batu, yang mana kaca, yang mana permata kan. Ya, satu pihak yang sekarang ni memang dah suka sangat mengajak orang debat ni. Kalau tak setuju ataupun bercanggah pendapat, bolehlah kita debat untuk cari persamaan, tapi untuk cari kebenaran, untuk memperbetulkan keadaan, untuk mempercambahkan ilmu, untuk memandaikan umat, gitu kan? Tak gitu. Jadi inilah yang benda tu baik, tetapi kalau begini caranya akan merosakkan masyarakat, terutama sekali orang awam lah. Yang orang awam ni dia dengar je, dia ni ialah orang awam ni pelbagai kategori, pelbagai peringkat knowledge, pengetahuan dia dengan ilmu dia pelbagai kategori. Jadi bila video-video tentang debat-debat ni semua ni dan tidak dapat diselesaikan dengan cara debat itu, banyak reaction daripada orang-orang yang ilmiah tidak boleh diterima oleh pihak yang satu lagi, maka ianya menjadi sia-sia kepada kita semua dan memeningkan pihak kita juga
kami ni duk dengar pening, yang mana satu betul ni, yang mana satu tak betul ni, kan? Dan apabila kami buat kesimpulan pun masih lagi keluar isu-isu tersebut. Dan hari ini saya nampak isu tu berangkai kepada perkara-perkara, benda-benda yang lain. Okey, kita pergi kepada keputusan lah berkenaan dengan debat tersebut. Saya bagi keputusan lah, benar kata protagonis Insight 20-0. USA lawan Ustaz Engku, UEF. USA lawan UEF. UEF 20, USA 0. Boleh tak macam tu kawan-kawan? Itu yang terbaik saya rasa, dan anda kena terimalah pihak sebelah sana, apa yang ERG telah buat yang terbaik untuk rakyat Malaysia, dan harus terima. Sebab kita tidak boleh simply sebenarnya bukan mencari siapa menang siapa kalah, kata Ustaz Ghufadir. Cuma kita tidak boleh lah suka-suka simply, mudah sangat kita nak mengkafirkan orang. Jadi itulah matlamat yang sebenarnya dalam perbincangan ataupun debat tersebut, kan? Jadi terpanggil juga saya nak ni bangun tidur tadi, saya terfikir, saya tengok video-video, beberapa video lah saya tengok, susulan daripada kes itulah, dia bersambung-sambung, dan selepas itu muncul pula hal lain, di mana Ustaz Rozaimi mungkin masuk campur ke bagaimana ke. Saya tengok semua video tu, tapi kalau kita tengok sekarang ni menjadi satu perdebatan dalam YouTube lah, perdebatan mencari kebenaran ke apa, saya tak tahu, yang mana di antara Ustaz Rozaimi dan juga Dr. Haris dari protagonis Insight dalam beberapa perkara, yakni berkenaan dengan, kalau saya ada tulis jugalah sikit tadi, saya pun lupa kan, bangun tidur ni, berkenaan dengan isu ilmiah. Jadi kita ni orang awam ni sebenarnya pening kalau pergi ke ilmiah, sebab yang tengok video ni bukan semua orang ilmiah. Bila anda keluar kepada ke dalam YouTube, semua orang boleh tengok. Budak 12 tahun pun boleh buka, kan? Berkenaan isu yang sebenarnya isu tentang hujah berkenaan dengan ini soal kafir jugalah, lebih kurang bagi orang awam faham macam tu lah. Jadi sekiranya orang tu dikatakan macam protagonis kata maksud unbelievable tu, kita tak boleh kata kafir terus, kan? Bukan dia tolak, dia belum sampai, maksudnya dia belum sampai tahap dia betul-betul meyakini hari akhirat tersebut. Ini berkenaan dengan hari akhirat. Jadi Ustaz Rozaimi mengatakan itu kita tak boleh pakai guna akal sendiri, kita kena ada dalil-dalil dan sebagainya. Itu tentang tu saya pun tak maulah orang awam terperangkap dengan banyak sangat isu-isu ni. Jadi kita ambil benda yang mudah saja. Jadi saya pun tengok apa yang diterangkan oleh protagonis Insight itu mudah faham. Kenapa Dr. Rozaimi tak boleh faham dan tidak menjawab soalan-soalan itu dengan tepat, soalan-soalan daripada protagonis Insight? Kan senang kalau jawab dengan bahasa yang mudah, tak payah ilmiah sangatlah, sebab yang menonton video-video anda pun orang awam seperti saya juga, kan, pelbagai level. Jadi jawab dengan mudah, dengan tepat, lebih senang, dan tidaklah berlarutan sampai sekarang ni pergi kepada isu yang lain pula, dan pergi pula kepada isu yang lain. Dan perkara ni sebenarnya tak besar sangat, kecil je. Cuma dia menjadi besar ini, isu-isu ini, ada pula ustaz-ustaz lain ni. Kalau
Kalau saya kata bangang, dia orang marah lah kan. Dia orang ustaz, saya siapa kan. Masuk campur, keluarkan statement dalam channel Pro Tajdik dan keluarkan video dan sebagainya, menyanggah kenyataan-kenyataan ataupun hujah-hujah protagonik insight, dan menyatakan hujah protagonik insight itu amat bahaya kepada orang awam. Bahaya kejadah apanya? Tak ada pun isu-isu yang mengelirukan. Apa yang diterang tu iaitu bahasa yang begitu mudah, cuma antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi diterangkan kalau yang soal orang yang baru masuk Islam, jadi kita tak boleh lah hukum dia kafir. Dan kedua-duanya ada hujah juga, cuma cara mengolah tu daripada Dr. Zaimi ni seolah-olah dia seorang je yang pandai. Tapi tepat sekali apa yang Dr. Haris kata, tidak semestinya orang yang berilmu itu bijak. Bijak maksudnya orang yang membaca banyak, yang tahu semua benda, yang bijak untuk mengolah dan mengutarakan ataupun menyelesaikan sesuatu perkara. Dan contohnya memanglah Ustaz Zaimi boleh keluarkan ayat-ayat Al-Quran, keluar hadis dan sebagainya, tetapi pemahaman beliau tu belum tentu betul kan, belum tentu betul, kerana apa yang dia faham lah, maksud saya apa yang dia utarakan, dia jawab tentang yang diutarakan oleh protagonis insight itu tidak bertepatan. Pada saya pun kadang-kadang saya fikir orang tanya lain, jawab lain, dan jadi satu pertelagahan. Ini semua akan memberi masalah kepada kita semua orang awam. Ya, jadi pening kepala kan. Anda harus ingat yang menonton adalah orang awam seperti saya. Jadi saya bangun-bangun tidur ni pun saya nak tonton video-video seperti yang anda buat itu, tak kira lah dari sebelah protagonis saya ataupun sebelah video daripada Pro Tajdik, daripada Ustaz Zaimi ke siapa ke, saya tonton semua dan saya buat penilaian mengikut kefahaman saya. Jadi berhati-hatilah sahabat. Dr. Zaimi, you are seorang yang bijak pandai, ilmiah, seorang yang mengaji tinggi. Fahamlah sikit, cuba fahamkan sikit dan bertolak ansur dalam mengeluarkan kenyataan. Jangan kita rasa terlalu pandai sangat sehingga kan kenyataan-kenyataan orang lain itu kita tak boleh terima. Jadi akan jadi masalah. Dia akan berlarutan kepada isu-isu yang lain lagi. Dan saya percaya sekiranya perkara ini boleh diselesaikan tanpa diselesaikan melalui YouTube, mengeluarkan hujah-hujah melalui YouTube, ianya lebih mudah. Tetapi apabila masing-masing mengeluarkan video hujahan masing-masing, ianya telah ditonton oleh orang awam keseluruhannya, dan ianya juga memberi kesan terhadap apa kenyataan kedua-dua belah pihak. Jadi saya menyokong kenyataan yang dibuat oleh protagonis insight, sebab kerana persoalan yang dia tanya itu tidak dijawab oleh Dr. Zaimi dengan mudah, dengan tepat. Jadi itulah pokok persoalannya. Jadi saya berharap sangat perkara ini boleh diselesaikan dengan baik supaya orang awam tidak keliru Dan saya tengok protagonis juga mengeluarkan lebih daripada 10 video kalau tak salah saya berkenaan isu tersebut lah. Bermula daripada membuat reaction kepada debat di antara USA dan Ustaz Fadil kemarin, dan sehingga hari ini timbul lagi isu-isu yang lain, macam-macam isu, dan sehingga sekarang ini pergi kepada
isu tentang menyentuh juga sebab Ustaz Rozaimi telah menyentuh tentang orang-orang yang bukan pakar dalam bidang tertentu. Janganlah pandai-pandai nak ceramah, nak buat react kepada bidang-bidang yang bukan bidang dia. Anda harus ingat, bukan kita boleh buat react apa saja kerana kita rasakan kalau kita tidak react ia mengelirukan. Kita nak cuba perbetulkan walaupun ilmu kita tidak setinggi mana, tetapi apa yang anda faham itu sebenarnya tidak sebagaimana yang orang ramai, pihak ramai faham. Dr. Rozaimi, saya minta maaf lah kan. Jadi apa yang anda katakan itu tidak seperti mana yang kita faham. Ya, dan susah macam tu. Dan anda tidak bolehlah kata walaupun anda berpelajaran tinggi, anda juga seorang yang orang kata rector quiz, dan anda popular, dan tidak boleh disangkal oleh protagonis Insight ataupun Dr. Haris. Jadi anda kena terima kalau benda itu ianya tidak semestinya betul yang anda kata. Jadi anda kena terima kenyataan kan. Jadi inilah sekarang ni muncul pelbagai isu lagi, dan saya yakin ianya tidak berhenti di situ saja, dan akan bersambung episod-episod video-video berikutnya yang mengemukakan hujah-hujah yang lain pula dan berterusan. Sehingga sekarang ni kalau kita tengok tentang lepas penghujungnya ialah tentang berkenaan dengan kredibiliti seorang rektor Quips itu sendiri, yang mana bukan bidang Dr. Rozaimi. Ini adalah kerana sebab Dr. Rozaimi telah kecam ataupun membuat react kepada profession Dr. Haris. Jadi itu yang muncul, timbul. Ya betul lah Dr. Rozaimi kata, anda membaca banyak, anda pengetahuan tinggi banyak pun, kalau anda tidak faham, tidak masuk sampai ke dalam, maka apa yang anda keluar di mulut itu nipis kan. Contohnya tentang hukum, satu perkara, satu benda, satu perbuatan yang diberi contoh oleh PI itu berkenaan dengan salam. Jadi seorang ulama kata harus, seorang ulama kata harus, dan seorang ulama kata lagi bid'ah. Jadi pada saya kedua-dua tu sama. Kedua-dua tu sama. Bid'ah tu ialah bid'ah haruslah. Kan? Bid'ah sebab Nabi tak buat contohnya. Tapi dia haruslah, hukumnya harus. Bukannya bid'ah tu satu hukum. Itu satu gambaran yang jelas yang perlu kita faham. Okey sahabat, merapu pun tidak, cuma saya nak terangkan poin-poin banyak sangat ni. Jadi saya cakap sepintas lalu kepada anda supaya anda boleh pergi kepada channel Protagonis Insight dan channel Pro Tajdid yang di mana hujah-hujah Dr. Rozaimi yang keluar di sebelah sana, dan hujah-hujah Protagonis Insight di sebelah channel dia, dan anda boleh buat perbandingan yang mana betul dan yang mana tidak betul. Dan itulah tujuan kita untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Jadi kita sama-samalah teliti, dan kefahaman kita setakat mana, kita janganlah terlalu cepat menghukum ya. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.